Okey, hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan elemen dan atom. Apakah yang dimasukkan dengan elemen dan apakah itu atom? Okey, elemen. Kita dapat banyak elemen-elemen yang terdapat di alam ini dan ada yang kita nampak dengan mata kasar, ada yang tidak nampak. Seperti contohnya elemen adalah gold ataupun emas. Ini adalah gold, emas. Ini elemen silver ataupun perak. Okey. Ini adalah carbon, carbon. Kita lihat gold, silver dan carbon ni mempunyai ciri-ciri yang berbeza, bukan saja dari segi warna mereka, tetapi juga dari segi bentuk dan juga kekuatan dan juga mungkin suhu peleburan dan suhu pada peringkat suhu berapa mereka akan menjadi gas. Ini adalah ciri-ciri yang khas kepada setiap elemen. Elemen yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Dan apa yang menyebabkan ciri-ciri yang berbeza itu adalah kerana mereka ini dibentuk daripada unit asas yang berbeza ataupun atom yang berbeza. Nah, kita contohkan apakah unit asas yang membentuk sesuatu elemen itu. Kita bayangkan kalau rumah itu unit asas dia adalah batu bata yang membuat rumah. Tetapi bila kita lihat elemen-elemen yang tertentu ini, dia tentu sekali dibentuk oleh unit asas yang kita panggil atom. Dan kalau kita bayangkan, katakan ini adalah karbon, ketulan karbon ini, dan kita nak dapatkan, nak mengesan apakah saiz dan rupa unit asas kepada karbon ini, kita terpaksa pecahkan dia lah. Kita pecahkan jadi habuk macam ni, lagi halus, dan sehingga sangat halus, sehingga kita mungkin tak dapat melihat dengan mata kasar, dan cuma dapat dilihat dengan elektron mikroskop, dan ini masih belum halus dan masih belum merupakan unit asas kepada karbon. Sebenarnya unit asas kepada karbon adalah yang kita kenali sebagai atom yang sangat kecil yang tidak boleh lagi dipecahkan. Okey, dan pengumpulan atom-atom inilah yang membentuk karbon itu. Dan atom karbon ni mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang berbeza dengan atom-atom lain yang membentuk elemen-elemen lain. Kalau kita lihat unit asas atau bentuk asas sesuatu atom terdiri daripada nukleus yang diletak di tengahnya, dikelilingi oleh elektron mengelilingi sesuatu nukleus. Okey, so elektron ni mengelilingi nukleus. Okey, terdapat setiap atom itu mempunyai bilangan elektron yang berbeza-beza. Okey, atom terdiri daripada nukleus di tengah dan dikelilingi oleh elektron. Kalau kita ambil nukleus ini, di dalam nukleus ini terdapat dua jenis partikel unsur. Satunya dikenali sebagai proton. Okey, ini proton. Dan satu lagi saya tukar ambil warna color lain. Satu lagi kita kenali sebagai neutron. Sebagai neutron, okey. Ataupun kita singkatkan N sini, dan proton kita singkatkan dengan kataan P. Okey. Alright. Proton membawa charge positif. Neutron ni tidak ada charge, manakala elektron charge negatif. Okey. Dan kita tahu bahawa atom karbon ini mengandungi enam ini atom karbon ya. Saya bayangkan di nukleus atom karbon ini, okey, ada 6 proton, 1, 2, 3, 4, 5, 6 proton, dan mengandungi 6, 1, 2 neutron, 4, 5, 6. Okey. Dan ia dikelilingi oleh 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron. N dan ini P. Okey, kita lihat P. P proton ada
6 proton dan elektron ada 6 elektron. Okey, yang bercharge negatif. Jadi apa yang berlaku adalah bilangan proton ini selalunya sama dengan bilangan elektron yang mengelilingi nukleus supaya atom ini dalam keadaan stabil dan stabil dan bukan merupakan radioaktif. Kalau dia mengandungi bilangan elektron yang sikit daripada bilangan proton, maka atom ini akan menjadi charge positif. Kalau bilangan elektron ini lebih, mungkin dia mendapat elektron daripada atom-atom lain, atom ini akan menjadi charge negatif. Okey. Dan supaya kita tahu, ini adalah atom, gambaran atom kepada karbon. Dan tiap-tiap elemen yang dibentuk oleh atom-atom ini, okey, mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Banyak jenis elemen yang terdapat di dunia ini dikesan yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Kalau kita lihat saiz seketul sebiji atom, katakan ni saiz atom sehingga kecil ini kecil di tengah nukleus dan elektron di kelilingnya, ia adalah sangat kecil. Dikatakan bahawa saiz elektron ini sangat kecil sehingga kalau kita ambil sehelai rambut, katakan ni rambut manusia dibesarkan, ni rambut manusia dibesarkan, bilangan elektron, bilangan atom yang boleh disusun untuk sampai daripada satu tepi ke tepi yang satu lagi rambut ni adalah sebanyak 1 juta. 1 juta atom boleh disusun daripada satu tepi ke tepi yang satu lagi, iaitu garis pusat sehelai rambut. Bayangkan, itulah saiz atom yang membentuk elemen-elemen tertentu. Terdapat banyak elemen-elemen yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza di dunia ini yang telah ditemui oleh ahli sains, dan ahli sains telah meletakkan elemen-elemen yang berbeza ini di dalam apa yang kita kenali sebagai periodic table of element. Ini ada elemen-elemen yang terdapat di dunia ini yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza, dan kita lihat bahawa, ingat, partikel yang paling penting yang menentukan ciri-ciri sesuatu elemen adalah proton. Adalah bilangan proton. Ini adalah yang paling penting yang menentukan ciri-ciri sesuatu atom itu. Okey? Dan kita lihat di sini, helium mempunyai 2 proton dan hidrogen mempunyai 1 proton, lithium 3 proton, natrium 11 proton. Okey? So asas pembentukan tiap-tiap atom pada elemen-elemen ini adalah sama. Dia orang mempunyai proton, neutron, elektron. Tetapi yang membezakan setiap satu daripada mereka adalah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus mereka ni. Iaitu contohnya oksigen mempunyai 8 proton. Nitrogen mempunyai 7 proton. Jadi kalau satu atom itu oksigen, dia tak mungkin mempunyai sebanyak 7 proton. Kerana kalau dia dah ada 7 proton, maksud dia bukan oksigen, dia adalah nitrogen. Dan di dalam periodic table ini adalah disusun dan mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Dan tiap-tiap kumpulan elemen-elemen yang disusun dalam periodic table ini mempunyai ciri-ciri tertentu dan disusun mengikut kolom. Contohnya kolom yang warna biru ini dikenali sebagai noble gases ataupun inert element. Dan kolom yang berwarna biru belah kiri ini dikenali sebagai group 1, group 1 ataupun alkaline metal element. Group 2 ni alkaline earth element, natrium, helium dan sebagainya. Dan mereka mempunyai ciri-ciri yang khusus di dalam kumpulan-kumpulan kolom-kolom yang tertentu ini. Dan yang berwarna kuning ini pula adalah transition element. Itu adalah asas susunan elemen-elemen yang terdapat di dalam periodic table ini, yang ditentukan oleh bilangan proton yang terdapat di dalam atom tiap-tiap elemen tersebut. Contohnya, kalau kita nak menulis karbon. Karbon mempunyai 6 proton dan juga dia mempunyai sejumlah 12 elektron, jumlah 12, iaitu terdiri daripada neutron dan proton di nukleusnya. Kalau ditulis karbon 12, ini bermaksud bahawa karbon mempunyai 6 proton dan
di dalam nukleus karbon ini mengandungi 12 partikel yang terdiri daripada 6 proton dan 6 neutron. Okey? Dan ada juga karbon yang kita kenali sebagai karbon 14. Karbon 14 ditulis begini. Karbon 14 walaupun dia 14 tetapi dia tetap karbon sebab dia mempunyai 6 proton. Jadi karbon 14 mengandungi 6 proton tetapi di dalam nukleus dia mengandungi 6 proton tetapi dia cuma ada 8 dia ada 8 neutron. Sebab itu dia dikenali sebagai carbon 14. Dan carbon 14 ni adalah kita juga kenali sebagai isotop pada karbon. Okey. Sekian, terima kasih. Kita akan mempelajari berkenaan dengan periodic table pada sesi dan video-video klip yang akan datang.